Selamat datang ke channel Cikgu Ba. Bagi yang baru saja menonton video saya ucapkan terima kasih dan salam perkenalan. Hai, kali ini cikgu akan membawa anak-anak semua bagaimana nak menulis karangan. Hai anak-anak, kali ini kita akan mempelajari Bahasa Melayu PT3 tentang karangan respon terbuka, iaitu karangan umum. Karangan yang kita akan pelajari dalam Bahasa Melayu PT3 iaitu karangan tidak berformat. Jom kita belajar. Mari kita lihat standard kandungannya terlebih dahulu. 3.1. Menulis untuk menerangkan makna kata dan istilah, maksud, rangkai kata, ungkapan dan ayat. Bagi standard pelajaran pula ialah 3.4.4. Menulis karangan berdasarkan bahan rangsangan dan cerita menggunakan ejaan yang betul dan bahasa yang tepat, indah serta menarik. Kebiasaannya, soalan karangan ini akan berada pada soalan kertas 2 bahagian B, iaitu 30 markah. Bagaimanakah cara menulis karangan dengan baik? Apakah tip atau caranya? Yang pertama, pilih soalan yang senang atau mudah. Yang kedua, baca dengan teliti kehendak soalan. Yang ketiga, bina rangka soalan. Yang keempat, fahami dan patuh format karangan. Yang kelima, isi yang relevan dan ayat gramatis. Yang keenam, jangan ada kesalahan ejaan. Salah satu karangan yang tidak berformat ialah karangan jenis fakta atau pendapat atau perbincangan atau ulasan. Mari kita mengenali karangan tidak berformat ini. Dalam video ini, cikgu akan terangkan pengenalan tentang karangan tidak berformat, contoh soalan tidak berformat, pendahuluan, isi pertama, isi kedua, isi ketiga, isi keempat, isi yang kelima dan seterusnya penutup. Pengenalan bagi karangan jenis fakta atau pendapat atau perbincangan atau ulasan. Baiklah, yang pertama, kenal pasti tema dan tegasan yang terdapat dalam soalan. Yang kedua, kemukakan isi yang tepat, benar dan relevan. Merangkumi pengetahuan yang luas dalam pelbagai aspek ekonomi, sosial, sejarah, sains dan teknologi dan sebagainya. Jangan mengemukakan fakta yang tidak benar dan tidak logik, serta elakkan unsur-unsur fantasi dan khayalan. Seterusnya, gunakan bahasa yang jelas, tepat dan gramatis. Setiap isi hendaklah diisi dengan huraian dan contoh yang sesuai. Karangan tidak berformat hanya perlu menulis pendahuluan, isi dan penutup. Mari kita lihat contoh soalan. Soalannya, tulis sebuah karangan yang panjangnya tidak kurang daripada 180 patah perkataan. Akhir-akhir ini, kemalangan di jalan raya hampir berlaku setiap hari dan bilangannya semakin bertambah. Tuliskan satu karangan tentang punca-punca berlakunya kemalangan di jalan raya. Mari kita lihat apa
apakah tema dan tugasan bagi soalan ini. Mari kita lihat format soalan ini. Panjangnya tidak kurang daripada 180 patah perkataan. Jadi pastikan anak-anak menulis karangan tidak kurang daripada 180. Sekiranya kurang daripada 180, sudah pasti akan menjejaskan markah yang akan anak-anak peroleh. Ya. Seterusnya, mari kita lihat tema yang terdapat dalam soalan ini. Temanya ialah kemalangan di jalan raya. Jadi, anak-anak perlu ada pengetahuan atau maklumat serta info tentang kemalangan di jalan raya. Seterusnya, mari kita lihat apakah tugasan yang terdapat dalam soalan ini. Tugasannya ialah punca-punca berlakunya kemalangan. Anak-anak perlu tahu apakah punca-punca ataupun sebab-sebab mengapa berlakunya kemalangan di jalan raya. Sekarang mari kita lihat rangka karangan, iaitu pendahuluan. Hampir setiap hari kemalangan di jalan raya dipaparkan di media massa, sama ada media elektronik dan media cetak. Seterusnya, isi yang pertama. Sikap pengguna jalan raya yang kurang berhati-hati ketika berada di jalan raya. Seterusnya, isi yang kedua. Pengguna jalan raya yang tidak mematuhi undang-undang di jalan raya. Isi yang ketiga, pengguna jalan raya yang bersikap mementingkan diri sendiri. Kita teruskan dengan isi yang keempat, iaitu pejalan kaki yang tidak mahu menggunakan jejantas yang disediakan. Isi yang kelima pula ialah pengguna menjadikan jalan raya sebagai medan perlumbaan. Dan akhir sekali, iaitu penutup, kesimpulannya, punca-punca berlakunya kemalangan di jalan raya perlu ditangani dengan segera dan bijak. Pihak berkuasa menguatkuasakan peraturan. Anak-anak perlu ingat ketika menulis bahagian penutup, anak-anak mestilah kemukakan pandangan yang bernas dan jangan menyalahkan mana-mana pihak yang lain. Pendahuluan bagi soalan yang kita bincangkan tadi ialah hampir setiap hari ada sahaja berita tentang kemalangan di jalan raya dipaparkan di media massa, sama ada dalam media elektronik maupun dalam media cetak. Peratus kes kemalangan ini terus meningkat dari setahun ke setahun, terutama pada musim-musim perayaan. Kemalangan ini bukan sahaja menyebabkan mangsanya mengalami kecacatan anggota, malah banyak yang kehilangan nyawa. Menurut laporan daripada pihak polis, banyak punca yang menyebabkan kemalangan di jalan raya berlaku. Itu adalah pendahuluan bagi soalan tadi. Mari kita lihat isi yang pertama pula. Salah satu punca yang menyebabkan kes ini berlaku ialah sikap pengguna. Itu adalah isi pertama, sikap pengguna jalan raya yang kurang berhati-hati ketika berada di jalan raya. Seterusnya kita lihat huraian. Ketika memandu, banyak pengguna yang kurang memberikan perhatian terhadap keadaan lalu lintas pada masa itu. Sebagai contohnya, mereka tidak mengambil berat akan tanda-tanda keselamatan di jalan raya, berbual-bual ketika memandu, mendengar radio, menggunakan telefon bimbit dan sebagainya. Tegasnya, perbuatan seperti ini bukan sahaja membahayakan diri sendiri, tetapi juga membahayakan pengguna jalan raya yang lain. Mari kita lihat isi kedua pula. Selain itu,
Ada pengguna jalan raya yang tidak mematuhi undang-undang di jalan raya. Itu adalah isi yang kedua. Apa dia? Pengguna jalan raya yang tidak mematuhi undang-undang di jalan raya. Padahal undang-undang yang digemban oleh kerajaan sebenarnya bukanlah untuk menyusahkan pengguna jalan raya, tetapi untuk memastikan keselamatan pengguna. Sebagai contohnya, banyak pengguna jalan raya yang memandu kenderaan melebihi had laju yang telah ditetapkan, walaupun saman yang dikeluarkan semakin bertambah. Undang-undang perlu dipatuhi kerana ketika kenderaan bergerak laju, pelbagai perkara boleh berlaku seperti tayar meletup, binatang melintas, kereta di hadapan berhenti dengan tiba-tiba dan sebagainya, yang akhirnya dapat menyebabkan kemalangan. Lihat isi yang ketiga. Bukan itu sahaja, ada pengguna jalan raya yang bersikap mementingkan diri sendiri. Itu adalah isi yang ketiga. Mereka ini tidak mempedulikan orang lain. Hal ini sering berlaku pada waktu kesesakan di jalan raya. Sebagai contohnya, ada pemandu kenderaan yang menggunakan lorong kecemasan untuk memastikan kenderaan mereka tidak terperangkap dalam kesesakan. Kemudian, mereka memotong barisan kenderaan lain yang telah lama beratur panjang. Tindakan ini bukan sahaja dapat mengundang kemalangan berlaku, malah dapat menimbulkan perasaan tidak puas hati dalam kalangan pemandu kenderaan lain yang memungkinkan berlaku perselisihan faham. Isi yang keempat, seterusnya, kemalangan di jalan raya juga dapat berlaku disebabkan pejalan kaki yang tidak mahu menggunakan jejantas yang disediakan. Mereka tidak mahu menggunakan jejantas yang disediakan dengan alasan untuk menjimatkan masa dan tenaga. Keadaan ini menyukarkan pemandu kenderaan lain yang terpaksa memperlahankan kenderaan mereka dan seterusnya menyebabkan berlakunya kesesakan. Sebagai contoh, apabila pejalan kaki melintas jalan di tempat yang tidak sepatutnya, kesesakan akan berlaku dan keadaan ini juga dapat menyebabkan berlakunya kemalangan. Walaupun pihak berkuasa kerap kali mengambil tindakan terhadap pejalan kaki yang tidak menggunakan jejantas ketika melintas jalan, namun tindakan ini masih kurang berkesan. Mari kita lihat isi yang kelima. Ada pengguna pula yang menjadikan jalan raya sebagai medan perlumbaan. Tindakan ini bukan saja menyusahkan pengguna jalan raya yang lain, malah membahayakan nyawa pengguna itu sendiri. Walaupun pihak berkuasa sering mengadakan sekatan jalan raya, kempen dan menahan pemandu yang terbabit dalam perlumbaan haram, namun kegiatan ini masih berterusan dan semakin bertambah. Sebagai contoh, penunggang motosikal menjadikan kawasan atau jalan tertentu di bandar-bandar utama sebagai medan perlumbaan. Keadaan ini jelas menunjukkan bahawa pengguna jalan raya tidak menghargai nyawa sendiri dan orang lain. Seterusnya, penutup bagi soalan ini ialah, sebagai kesimpulannya, punca-punca berlakunya kemalangan di jalan raya perlu ditangani dengan segera dan bijak. Selain kempen yang berterusan, pihak berkuasa hendaklah menguatkuasakan peraturan pada setiap masa tanpa memilih bulu. Bukan itu sahaja, pihak berkuasa juga hendaklah mengenakan denda yang lebih berat kepada sesiapa sahaja yang menyebabkan kemalangan berlaku. Para pengguna jalan raya perlulah mengubah sikap dan sentiasa berhati-hati ketika di jalan raya sepanjang masa agar keselamatan
terjamin. Maka lengkaplah karangan kita yang terdiri daripada pendahuluan, 5 isi dan 1 penutup. Ya, anak-anak? Jadi, anak-anak perlu ingat karangan yang tidak berformat ni ada 3 sahaja formatnya, iaitu pendahuluan, isi dan penutup. Ya. Jadi jumlah isi sekurang-kurangnya 4 sahaja sebenarnya, tetapi cikgu membawa isi yang lebih. Ya. Tidak mengapa melebihi daripada perkataan yang dikehendaki. Jangan lupa tahu subscribe, like, komen dan share video-video PTPC cikgu kepada rakan-rakan yang lain agar perkongsian kita ni menjadi jariah kepada kita kerana kita menyebarkan ilmu kepada orang lain. Terima kasih kerana menonton dan saksikan lagi video seterusnya daripada saya.